projek pembangunan negara, kontraktor tempatan berkelayakan dijamin peluang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Kontraktor tempatan berkelayakan akan mendapat peluang sebaiknya untuk membangunkan projek pembangunan negara. Jaminan itu diberi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekaligus menafikan pelbagai tuduhan kononnya peruntukan RM95 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dalam bajet 2023 akan menguntungkan pihak tertentu sahaja. Jumlah dana diperuntukkan itu merangkumi lebih 7,000 projek, tertinggi dalam sejarah dan membuka lebih banyak peluang kepada pelbagai pihak. Selain daripada itu, bajet 2023 turut menyediakan pelbagai inisiatif untuk golongan kontraktor seperti peruntukan sebanyak RM500 juta khusus kepada kontraktor kelas G1 hingga G4, antaranya bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi jalan persekutuan, TT dan jambatan kecil, rumah ibadat serta infrastruktur yang rosak akibat banjir. Sementara itu, pekerja tempatan tetap menjadi keutamaan meskipun pengambilan tenaga kerja asing berterusan. Keperluan tersebut bagi memenuhi permintaan dalam sektor tertentu. Kalau tak ada di bawah program, di bawah pekerjaan 3D itu, barulah kita ambil pekerja asing. Setengah tu semua nak bawa pekerja daripada luar. Daripada luar semua nak bawa. Kalau dulu hotel punya front desk tu semua kebanyakan jadi daripada Filipin. Padahal sedangkan pekerja rakyat kita pun masih boleh. Jadi dasar kajian keutamaan adalah pekerja tempatan, selepas itu barulah pekerja-pekerja daripada luar. Sokongan 151 bahagian UMNO kepada naib Presiden Parti Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri adalah selari dengan keputusan Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu. Justru Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan tomahan kononnya bahagian terbabit mendapat tekanan daripada kepimpinan parti adalah tidak benar sama sekali. Ini adalah keputusan bahagian, ya. Setiap kali usul ataupun mesyuarat ataupun ucapan penangguhan di bahagian-bahagian itu adalah keputusan bahagian. Bahagian bebas untuk membuat sebarang usul. Dan saya berterima kasihlah kepada bahagian-bahagian. Ini pun berdasarkan kepada keputusan MT. MT telah pun membuat keputusan di dalam mesyuarat MT untuk menamakan saya sebagai Perdana Menteri. Yang pasti, 151 bahagian UMNO dengan sokongan sebulat suara perwakilan mengusulkan Datuk Seri Ismail Sabri untuk terus menerajui negara jika Barisan Nasional membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Sokongan tersebut sekaligus menyangkal dakwaan sesetengah pihak kononnya UMNO sudah berpecah dan kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ditolak oleh parti itu sendiri. Bagi penganalisis politik, sokongan tersebut jelas menunjukkan perpaduan dalam parti ke arah membentuk corak kepimpinan yang terbaik untuk negara. Bagi paling penting adalah untuk menghilangkan desas-desus bahawa Datuk Seri Ismail Sabri tidak akan menjadi Perdana Menteri jikalau Barisan Nasional menguasai kerajaan persekutuan. Itu naratif yang diberikan, yang cuba dibayangkan oleh pihak pembangkang demi mengucak-kacilkan Barisan Nasional itu. Jadi memang kena pada masanya, tepat masanya, dan begitu juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Tapi kita
kena akur bahawa keputusan akhirnya adalah atas budi bicara yang di-Pertuan Agong. Tapi apa yang dilihat lebih kepada bagaimana parti itu menawarkan yang terbaik dengan menggambling seluruh kekuatan kepimpinan UMNO bagi menghasilkan satu kepimpinan yang bukan saja akan memberi manfaat kepada rakyat secara umum tetapi juga yang akan memberikan yang menerima idea-idea dan masukan-masukan serta input daripada pihak-pihak lain bagi memastikan UMNO sentiasa relevan dalam arus perkembangan politik negara. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi masih berfungsi seperti biasa meskipun Parlimen Penggal ke-14 dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata isu berkaitan inflasi masih menjadi tanggungjawab kerajaan ketika ini. Pasukan khas jihad tidak mengadakan mesyuarat sejak Parlimen dibubarkan kerana setelah Parlimen dibubarkan semua ahli-ahli Parlimen dan wakil rakyat bergegas pulang ke kawasan masing-masing, tapi kita berhubung satu sama lain. Jika ada keperluan kita akan mengadakan mesyuarat minggu depan. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi diwujudkan pada 29 Jun lalu bertujuan membantu rakyat menghadapi cabaran ekoran peningkatan kos sara hidup. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama rapat dengan penyedia perkhidmatan telekomunikasi bagi memastikan liputan dan kualiti perkhidmatan yang baik di seluruh negara untuk pilihan raya umum ke-15 PRU15. Ketua Pegawai Operasi MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Mat Yunus berkata, Suruhanjaya akan merujuk kepada pelan tindakannya daripada pilihan raya negeri sebelum ini di Johor, Melaka dan Sarawak dalam usaha menyediakan liputan yang baik. Ujar beliau, sebaik saja MCMC mendapat butiran daripada Suruhanjaya pilihan raya berhubung lokasi pusat mengundi dan tempat pengiraan undi, semakan liputan akan dibuat. Sekiranya lemah, MCMC akan bekerjasama dengan industri untuk menambah baik liputan. Sementara itu, Datuk Muhammad Ali Hanafiah memaklumkan sebanyak 1,070 tapak 5G daripada 3,518 tapak telah siap dibina di kawasan liputan berpenduduk. Ini merangkumi Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Perak. Setakat 30 September tahun ini, liputan 5G telah mencapai 33.2% di kawasan berpenduduk. Liputan 5G telah mencapai 2% di kawasan berpenduduk. The 5G coverage has now been extended to Perlis, Pahang and Kelantan, and some sites have been brought forward from the original plan for 2023 but been brought forward to 2022. Beliau berkata demikian sempena laporan suku ketiga jendela bagi tahun 2022 secara maya. Rangkaian 5G telah dilancar sejak Disember 2021 dan dijangka mencapai liputan populasi 37.9% menjelang akhir tahun ini. Kecemasan boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Tembikar Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam, there was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. Listrik bulan ni mahal. Memang. Tapi nanti bila datang cek itu, tak ada masalah. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia mengatur gerak lebih 16,000 anggotanya ke 5,496 lokasi hotspot banjir yang dikenal pasti di seluruh negara.
Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ini termasuk lebih 4,000 anggota lain-lain pangkat LLP termasuk pegawai akan ditugaskan sebagai responder pertama dalam misi menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas banjir. ATM telah bersedia untuk mengatur gerak anggota dan aset pada bila-bila masa apabila diarahkan terutama ke 5,496 hotspot banjir yang telah pun dikenal pasti di seluruh negara. Bagi penugasan anggota, setakat ini kita akan melibatkan 15,830 anggota lain-lain pangkat. Ini tak termasuk pegawai-pegawai yang juga telah pun diberikan arahan. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 146 pegawai dan 4,155 anggota LLP lain-lain pangkat akan bertindak sebagai pasukan responder pertama. Menurut beliau, persiapan kali ini juga memfokuskan pusat perubatan ATM dan mengatur gerak pasukan perubatan di pusat pemindahan sementara. Beliau kata demikian pada majlis penyerahan aset banjir kepada Kerajaan Negeri Pahang dan aset kenderaan kepada Tentera Darat Malaysia TDM di Pengkalan Udara Kuantan. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti dakwaan kemasukan ejen perisikan Israel yang menculik seorang warga Palestin di negara ini. Menurut menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kerajaan sentiasa meneliti dan memantau setiap dokumen kemasukan rakyat asing ke negara ini dan jika didapati ada warga asing memasuki negara tanpa dokumen sah, tindakan tegas akan diambil. Jadi sebenarnya bila sesiapa saja yang masuk dalam negara kita ni, dia ada dokumen yang sah. Jadi bila kita ada maklumat-maklumat yang mengatakan ada orang masuk menggunakan dokumen yang tidak sah, kita akan monitor dan akhirnya kalau kita rasa sudah sampai masa untuk kita tangkap mereka dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Palestin merakamkan penghargaan kepada pihak berkuasa Malaysia yang telah menyelamatkan seorang warganya yang diculik baru-baru ini. Kementerian itu dalam satu kenyataan pada Selasa turut mengucapkan terima kasih kepada polis diraja Malaysia dan pihak keselamatan yang terlibat dalam usaha menyelamat itu. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani meminta orang ramai tidak menimbulkan spekulasi berhubung kes penculikan warga Palestin yang sudah dibawa ke mahkamah. Beliau menegaskan sebarang spekulasi yang ditimbulkan boleh mengganggu siasatan dan mengelirukan masyarakat. Ujar beliau, Polis Diraja Malaysia masih meneruskan siasatan dan menunggu proses sebutan semula kes pada 15 Disember depan. Jumaat lepas, 11 individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate di sini di atas pertuduhan menculik seorang lelaki warga Palestin bagi mendapatkan maklumat berkaitan perisian yang digunakan untuk mengodam telefon bimbit. Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kuala Lumpur, Inspektor Suhaili Mahat memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur hasil siasatannya kejadian termos berisi air panas yang didakwa tertumpah sehingga menyebabkan kecederaan pada tubuh Bella tidak pernah berlaku. Menurut beliau, termos itu yang dijadikan sebagai barang kes berada dalam keadaan baik dan tiada kesan pecah. Bagaimanapun, saksi pendakwaan ke-19 itu berkata 3 penghuni rumah bonda serta Siti Bainon memberi kenyataan yang konsisten. Beliau juga memberitahu doktor yang merawat Bella turut mengesahkan bahawa remaja itu mempunyai kesan kecederaan lama dan baharu sekaligus menunjukkan ia bukan hanya melibatkan kejadian air panas dari termos itu. Perbicaraan di hadapan Hakim Izra Lizam Sanusi bersambung esok. Harga ayam masih di bawah harga kawalan maksimum ditetapkan iaitu RM9.40 sekilogram. Ini berdasarkan cerapan harga harian Sabtu lepas. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Azman Muhammad Yusof memaklumkan harga purata nasional RM9.18 sekilogram manakala harga purata bagi Semenanjung Malaysia pula RM9.13. Menerusi penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam,
Harga maksimum runcit ayam untuk Semenanjung Malaysia bagi ayam bulat standard ditetapkan pada RM9.40, manakala ayam super pada RM10.40 sekilogram. Harga maksimum runcit telur ayam bagi grade A ditetapkan pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Bagi Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan, harga maksimum ayam dan telur berbeza mengikut zon dan daerah. Kementerian terus komited memastikan harga di setiap rangkaian bekalan tidak akan melebihi harga maksimum. Usaha menyelaras fungsi setiap agensi berkaitan gerakan koperasi perlu diperkukuh demi memastikan sektor tersebut dapat terus menyumbang kepada sosioekonomi negara. Hasrat itu selari aspirasi Koperasi Malaysia ASKOM yang mengiktiraf peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Institut Koperasi Malaysia IKMA dan Angkasa sebagai badan induk gerakan koperasi di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Tan Sri Nur Omar menyeru transformasi dilakukan supaya gerakan itu lebih berdikari, berdaya saing dan relevan. Antara yang dicadang, penubuhan bursa saham khusus untuk gerakan koperasi. Pengacara majlis mungkin dirancang supaya bursa saham ni akan koperasi akan wujud satu bursa saham koperasi. Jadi akan lebih banyak orang akan berminat untuk melabur dalam koperasi. Beliau turut mencadangkan usaha mempromosi produk keluaran koperasi diperhebat menerusi penggunaan logo Koop sejak 1922. Logo diselia oleh SKM itu mengiktiraf produk keluaran gerakan koperasi yang setanding produk berjenama di pasaran. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menyarankan lebih ramai usahawan di Pahang menyertai program My Startup dilaksana Cradle Fund Sendirian Berhad. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Adam Baba, Pahang hanya merekodkan 13 syarikat pemula berdaftar di portal My Startup, angka terendah berbanding negeri lain. Sejumlah 13 syarikat pemula saja daripada 3, 5, 6. Ia pun dari sektor edutech, agri-tech, e-dagang, logistik dan kesihatan. Untuk itu saya telah memperoleh maklum balas daripada Cradle berhubung cabaran yang dihadapi oleh startup di Pahang. Untuk makluman, daripada 16 intervensi yang telah dikenal pasti di bawah super, 3 intervensi dilihat bersesuaian untuk memperkukuhkan ekosistem syarikat pemula di Pahang. Beliau berkata demikian ketika majlis pelancaran My Startup East Coast Region Roadshow Pahang di Kuantan. Bantu murid tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Kementerian Pendidikan Malaysia membangunkan aplikasi Reading Progress melibatkan 576 sekolah dan 1,188 guru di seluruh negara. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin optimis projek rintis itu berpotensi meningkatkan kemahiran terutama aspek sebutan. Ianya merupakan satu pendekatan di mana murid-murid akan dapat merekodkan sama ada audio dan video atau audio atau video atau kedua-duanya apabila mereka membaca bahan bacaan dalam bahasa Inggeris, dan sistem yang ada ini boleh membantu mereka untuk melihat apakah perkataan-perkataan, cara sebutan yang tidak betul dan sebagainya. Ini akan dapat membantu murid bukan sahaja dalam konteks sebutan tetapi juga berkaitan dengan pengenalan kepada perkataan-perkataan baharu dan juga struktur-struktur ayat yang lebih baik. Tambah beliau, projek tersebut sebahagian usaha ke arah pendigitalan sektor pendidikan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran inisiatif Reading Progress di sekolah KPM di Shah Alam. Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI melancarkan 5 produk inovasi terbaru yang sedia dikomersialkan dalam usaha memajukan industri agro makanan negara. Produk tersebut kit diagnostik penyakit padi flock test, formulasi nanobacteriacide Xanthozide, bar endurance pembebasan tenaga berkala, kandi tenaga dan teknologi minuman pemulihan sukan.
Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, inovasi melalui pendekatan moden dan pertanian pintar mengubah keadaan utama dalam mentransformasi sektor agro makanan negara. Maksudnya Mardi telah banyak membuat inovasi, penemuan-penemuan yang telah dihasilkan dan seterusnya apa juga teknologi yang dibuat ni diberikan pembinaan, betul ya? Pembinaan kepada usahawan-usahawan tani kita. Banyak daripada mereka yang telah berjaya. Bukan saja daripada bidang makanan, betul? Ubat-ubatan, betul ya? Makanan-makanan sihat. Ya. Dan juga daripada untuk penyakit-penyakit pokok, penyakit tanaman, racun-racun. Ya. Beliau berkata demikian selepas pelancaran 5 produk inovasi terbaru Mardi bersempena Hari Inovasi Mardi 2022 di Serdang. Pengangguran akibat pandemik COVID-19 membawa krisis baru apabila berlakunya peningkatan golongan miskin tegar dalam negara. Justru, kerajaan kini dalam usaha menghapuskan golongan miskin tegar iaitu pendapatan isi rumah di bawah RM1,169 dengan 4 ahli keluarga menjelang tahun 2025. Wartawan Sofia Nasrun ada butirannya. Kerajaan memulakan langkah dengan melaksana projek perintis program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM yang membabitkan 80 lokaliti bermula Jun tahun ini. Pendekatan baharu itu melibatkan penyertaan menyeluruh dan bersepadu dari pelbagai pihak. Selain itu, bantuan keuangan turut diberikan yang memanfaatkan golongan rentan khususnya dalam sektor kesihatan awam dan kesejahteraan rakyat. Bantuan Keluarga Malaysia atau ringkasnya PKM yang bermula pada tahun 2022 dan diteruskan lagi pada tahun 2023 sehingga sebanyak dapat memberi kelegaan kepada rakyat khususnya di kalangan isi rumah B40 yang agak terjejas untuk meneruskan kehidupan dalam era pandemik dan pasca pandemik. Seperti yang kita sedia maklum, golongan B40 adalah golongan rentan yang masih mengalami masalah kewangan yang meruncing akibat kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Malah, menderita masih struggle untuk meneruskan kehidupan. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada waktu tersebut, ramai rakyat yang hilang pekerjaan dan juga telah berkurangan pendapatan. Maka itu, kadar kemiskinan pada tahun 2020 telah meningkat pada 8.4%. Tetapi pada tahun 2022, saya menjangkakan bahawa kadar kemiskinan negara dapat dikurangkan kembali kepada 5.88%. Berdasarkan Bank Data Kemiskinan Nasional IKASE sehingga 15 Ogos lalu, kadar kemiskinan tegar berjumlah 134,853 ketua isi rumah KIR di seluruh negara. Isu gaji atau upah yang rendah serta ketidaksamaan pembangunan antara wilayah dan negeri, bandar dan luar bandar yang masih wujud menjadi cabaran utama yang perlu ditangani sebaik mungkin. Buat masa sekarang ni, apa bersyukur alhamdulillah lah, kerajaan masih lagi prihatin pada rakyat-rakyat. So kata kalau masa ni pun abang bersyukur lah, kata apa yang kerajaan kumpul kepada rakyat tu abang rasa berbala lah. Sekarang ni dekat Malaysia ni banyak platform seperti e-hailing ataupun menghantar makanan. Bolehlah gunakan platform tersebut untuk jadikan sebagai kerjaya sementara ataupun kerjaya tetap untuk mereka teruskan hidup. Jangan terlalu memilih. Jangan terlalu letakkan expectation yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu kerja. Macam kami pun kerja je dulu apa-apa. Yang penting boleh tampung kehidupan kita. Agenda pembasmian kemiskinan menjadi fokus utama yang perlu dirungkai bersama di semua peringkat. Bajet 2023 memberi pendekatan yang lebih responsif, bertanggungjawab dan reformis bagi semua peringkat keluarga Malaysia. Dalam bajet 2023, kerajaan memperuntuk RM150 juta bagi menyegerakan agenda membasmi kemiskinan tegar. Ia bukti kerajaan serius membasmi miskin tegar menjelang tahun 2025. Sofia Nasrun, RTM.
Perkembangan Li Tour di Langkawi LTDL 2022, pelumba TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif membuktikan beliau berada di kelas tersendiri selepas mempertahankan gelaran Raja Bukit pada perlumbaan terakhir. Pada perlumbaan sejauh 115.9 km mengelilingi Pekan Kuah tersebut, pelumba berusia 25 tahun itu meraih jersey merah selepas mengungguli 7 daripada 8 peringkat LTDL edisi kali ini dengan mengumpul 29 mata secara keseluruhan. Pelumba Terengganu itu memegang jersey merah sejak peringkat kedua perlumbaan dari Kuala Kelawang, Negeri Sembilan ke Raub, Pahang. Sekaligus mengulangi pencapaian pada edisi 2020 bersama tim Sapura Cycling TSC. Alhamdulillah, memang kali ni dapat kekal ke sirkuit motor start daripada stage kedua sampai ke stage ke-8. So, syukur Alhamdulillah, memang sangat gembira lah sebab memang dapat buat kali kedua sejarah untuk diri Aiman sendiri juga. Muhammad Nur Aiman merupakan pelumba Malaysia pertama bergelar Raja Bukit sejak penganjuran kali pertama LTDL pada 1996. Terdahulu, TSG memenangi jersey putih iaitu pelumba terbaik Asia menerusi Jambal Jams Saint Baya selain dinobatkan sebagai pasukan terbaik Asia. Kemunculan semula Li Tour di Langkawi LTDL tahun ini sememangnya dinanti-nantikan para peminat sukan berbasikal lebuh raya negara. Bukan sahaja disambut meriah oleh peminat tegar, namun kemeriahan perlumbaan ini juga hadir dari penduduk setempat apabila perlumbaan melintasi kawasan mereka. Penganjuran perlumbaan seperti ini memberi suasana berbeza buat mereka. Tidak lekang dengan senyuman, peminat tampil memberi jeritan sokongan kepada mana-mana pelumba yang melintasi mereka. Tidak kira bangsa dan agama, mereka bersama memberi sokongan meskipun dalam cuaca hujan. Tidak ketinggalan pelajar sekolah dan anak-anak kecil yang teruja melihat kumpulan pelumba yang bersaing. Kemunculan pelumba-pelumba ternama terutama anak-anak tempatan yang mewarnai perlumbaan berprestij ini juga tidak mustahil akan memberikan inspirasi buat penyokong-penyokong cilik yang berpeluang menonton secara dekat. Turut memeriahkan suasana untuk edisi ke-26 ini adalah kemunculan kumpulan penyokong bergelar Satria. Satria atau Skuad Sukarelawan Anak Malaysia merupakan kumpulan sukarelawan belia kendalian Kementerian Belia dan Sukan KBS. Biarpun pada asalnya ia ditubuhkan untuk mencari sukarelawan bagi memberi bantuan ketika bencana, namun peranannya kini dipelbagaikan. Siapa tahu, mungkin satu hari nanti ada dalam kalangan penonton atau penyokong, terutama anak-anak kecil dan remaja ini yang akan muncul sebagai pelumba terkemuka negara seperti Anwar Manan, Muhammad Haris Saleh dan Muhammad Nur Aiman Zarif. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat malam.